Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Malam ini kita sambung ayat 29. Kita butir minggu lepas ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا.
Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya janganlah kamu bersifat bakhil, kedekut. Wala tabsutha kullal bast, dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya, yakni bersikap boros dan berbelanja dengan membazir. Fataq'uda maluman mahsura, kerana dengan itu kamu akan menjadi orang yang tercela lagi rasa menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takutkan kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah suatu dosa atau satu kesalahan yang besar. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati atau hampiri perbuatan zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang buruk, dan merupakan suatu jalan yang buruk. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk kamu membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan, sultanan, kuasa kepada ahli waris, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh ataupun membalas perbuatan itu. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Baik, ayat 29 berhubung dengan perintah supaya tidak bersifat bakhil, mengambil jalan pertengahan antara bakhil dengan terlalu boros dalam berbelanja. Pemberian Allah kepada hamba-Nya yang berrezeki adalah suatu fadlun min Allah. Rezeki ini adalah suatu kurniaan, suatu pemberian daripada Allah yang Dia jadikan berbeza-beza antara seseorang dengan orang yang lain. Tidak boleh kita menaruh rasa iri hati, dengki disebabkan orang lain lebih rezeki daripada kita. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih. Janganlah kamu menaruh angan-angan, cita-cita, mahukan apa yang Allah Ta'ala lebihkan setengah kamu di atas setengah yang lain. Maksud lebih dalam ayat ini merujuk kepada harta, rezeki. Kerana bagi orang-orang lelaki dia mendapat bahagian apa yang dia usahakan, dan bagi wanita pula dia mendapat apa yang dia usahakan. Mintalah kepada Allah daripada kurniaannya, rezeki atau apa sahaja yang kita inginkan dalam kehidupan untuk kebaikan kita, mintalah kepada Allah. Kadang-kadang dalam bab rezeki bukan sahaja kesilapan kita dalam berbelanja. Kita tidak sedar dengan sebab harta seseorang terjun ke neraka, dengan sebab harta seseorang jatuh kepada syirik. Kita dengki kepada kawan kita, tiba-tiba dia dapat naik pangkat, kerja satu jabatan. Dia tu kaki bodek, kita yang kata. Kita menaruh sangkaan buruk, dia tak sepatutnya dapat jawatan itu. Bermakna kita sebenarnya telah menaruh sangkaan buruk bahawasanya Allah Ta'ala tersilap bagi rezeki kepada dia, tidak baik kepada kita. Ahum yaksimuna rahmat rabbik, dalam surah Az-Zukhruf. Adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhanmu?
apa yang Allah Ta'ala berikan termasuk rezeki adalah suatu rahmat. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang mengagih-agihkan antara mereka kehidupan mereka di dunia. Maka ada orang yang banyak hartanya, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang sangat susah, dan ada orang yang terlalu susah. Supaya ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong antara satu yang susah dengan yang senang. Adapun orang yang diuji dengan lebih rezeki, maka janganlah dia bakhil. Sifat bakhil digambarkan, jangan letakkan tangan kamu ila unukika, ke leher kamu. Apabila kita memberi sesuatu, kita beri dengan tangan. Kita memberi dengan tangan, kita tidak beri dengan kaki. Sebab tu dalam bab beri sedekah ni, Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas mana tangan yang memberi, tangan yang di bawah tangan yang menerima. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulakanlah dengan orang yang menjadi tanggungan kamu. Sehingga kan terhadap ahli keluarga yang menjadi kewajipan kita memberi rezeki pun, memberi nafkah pun, kita perlu bersederhana dalam berbelanja. Perlu bersederhana dalam berbelanja. Jadi ayat ini menyatakan tentang adab infak, adab dalam soal perbelanjaan harta, mencela sifat bakhil, wan nahyu anis saraf, dan melarang daripada sifat berlebih-lebihan. Janganlah kamu menahan daripada berbelanja sehingga tabkhal ala nafsika wa ahlika fi wujuhi silatir rahim wa sabilil khairat, sehingga kamu bersifat bakhil terhadap dirimu, keluargamu, dalam soal, dalam bentuk menghubungkan silaturrahim dan juga jalan-jalan kebaikan. Sebenarnya tak rugi pun seseorang yang membelanjakan harta untuk jalan Allah dengan niat untuk, ialah sama ada menolong orang yang susah ataupun untuk infak ahli keluarga, ada ganjaran pahala di sisi Allah yang khusus untuknya. Sebaliknya sifat bakhil, sifat kedekut dan terlalu kasihkan harta akan merugikan seseorang itu sendiri, ataupun disebut dengan sifat asyuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dipelihara daripada sifat bakhil dirinya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sebab tindakan terlalu bakhil, yang kedua yang boros, sifat boros. Yang tadi bakhil, yang kedua sifat al-israf, sifat berlebih-lebihan dalam berbelanja, menyebabkan seseorang itu akan menjadi orang yang maluman, yakni yang mazmuman, tercela dan menyesal. Menyesal atas kesilapan dia kerana tidak bijak dalam menguruskan harta. Ya, kita tahu bahawa kita di Malaysia ni ramai dalam kalangan kita yang tidak diasuh, yang tidak diadik, yang tidak dididik dengan soal pengurusan harta yang betul. Ada laporan mengatakan ramai anak-anak muda yang baru tamat belajar, baru bekerja, tapi dah muflis sebab tidak bijak dari soal pengurusan harta. Dulu kita tak pernah dengar wujudnya suatu badan, sekarang ni ada KP apa dia, tak ingat ada. APKP ya. APKP, suatu badan yang membantu untuk pengurusan harta dan kredit. Mana kita perlu dapat satu kaunseling yang khusus daripada badan berkenaan, sebab mungkin kita tak tahu cara yang betul untuk uruskan harta dengan baik. Jadi supaya tidak termasuk orang yang menyesal, mintalah bantuan daripada orang yang tahu cara pengurusan yang betul untuk kita menguruskan dengan cara yang betul. Dan itu pesanan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang elok berada di sisi pada tangan lelaki yang saleh. Maknanya orang yang saleh
pengurusan hartanya akan jadi lurus dan betul. Tetapi kalau orang itu sendiri tidak soleh, pitih banyak, harta banyak, tapi akhirnya tidak berkah dan tak tahu habis halah ke mana, menyebabkan dia akan rasa menyesal di kemudian hari. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamu melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menyempitkannya. Allah Ta'ala bersifat Al-Basit. Dekat di antara nama-nama Allah dalam himpunan nama Al-Asma'ul Husna, antaranya Al-Basitu, Al-Qabid. Dialah yang melapangkan rezeki, dialah yang menyempitkan rezeki sesiapa yang dia kehendaki. Kalau kita ditakdirkan termasuk orang yang dilapangkan rezeki, maka kita bersyukurlah. Bersyukur. Tapi kena ingat, rezeki itu, harta itu adalah suatu fitnah, suatu ujian. Kalau tidak diuruskan dengan baik, kemungkinan kita menanggung dosa. Dan kalau seseorang diuji dengan rezeki yang sempitnya sikit, maka dia kena redha, kena sabar, sehingga terasa baginya cukup dengan apa yang dia dapat. Itu diajar oleh Nabi SAW. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersifat qana'ah dengan apa yang engkau rezekikan kepada aku. Wa akhlufli khairan minha, dan gantikan untuk aku yang lebih baik. Kalaulah rezeki itu ditarik balik, hilang, kita redha dan kita minta supaya diberi yang lain. Dan seseorang itu tidak boleh memberontak. Dia kata, kenapa Tuhan tentukan aku susah, aku miskin, orang lain kaya? Siap sesuatu tu ada hikmah. Sifat manusia ni apabila dia mendapat harta yang banyak, rezeki yang banyak, dia terasa mulialah dia. Dan apabila dia mendapat rezeki yang sedikit, dia rasa hinalah dia. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, memuliakan ia, lalu dilapangkan rezeki untuknya, dan dia berkata, Tuhan telah memuliakan aku, diberi nikmat kepadanya, wa na'amahu, nikmat teman, diberi rezeki, lalu dia berkata, Tuhan telah memuliakan aku. Tetapi sebaliknya, apabila disempitkan rezekinya, sempit rezeki maknanya dia tidak memiliki harta yang banyak. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Dan adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya dengan cara faqadara alaihi rizqahu, disempitkan, dijadikan sedikit rezeki untuknya, lalu dia berkata, Tuhan telah menghinaku. Tuhan telah menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak. Adapun sebab berlaku begitu kerana balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim dan juga tidak memberi galakan untuk beri makan kepada orang miskin. Sebab tu kalau kita lihat orang yang kaya, kita tidak berapa kaya, kita sebenarnya dilarang untuk terlalu menumpukan perhatian kepada kekayaan orang lain. Buat tak erti sudah. Buat tak erti sudah. Sebab kalau kita terlalu berkira-kira, kita bimbang, takut kita ni termasuk orang yang tak tahu bersyukur. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kamu melemparkan kedua pandangan matamu terhadap nikmat yang kami berikan kepada mereka, kerana nikmat itu hanyalah
bentuk-bentuk bunga kehidupan dunia. Hanyalah sekadar zahratal hayatid dunya. Rezeki yang seseorang itu perolehi, kalau kita perhati, kita tengok, kita faham, ia hanyalah sekadar zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Kenapa Allah Ta'ala sebut dengan bunga? Sesuatu yang indah, comel, cantik bunga, tetapi bersifat sementara. Dia tidak kekal lama. Comel tapi tidak kekal lama. Sebab rezeki yang paling baik di sisi Allah adalah rezeki untuk kita di syurga. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki di sisi Tuhan kamu itu lebih baik, lebih kekal. Maknanya rezeki yang akan diberikan kepada kita dalam syurga nanti. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini satu sifat yang banyak diulang dalam beberapa ayat yang lain. Allah Ta'ala maha mengetahui apakah tindakan hambanya terhadap rezeki yang diberikan, sama ada secara melimpah ruah ataupun secara sedikit. Apabila seseorang itu tidak memiliki iman yang baik, iman yang kuat, dia biasanya rezeki itu lebih mendorong kepada dia untuk buat kejahatan. Biasanya begitu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Dan kalaulah Allah Ta'ala lapangkan rezeki kepada hambanya, maka semua manusia dapat harta yang banyak, rezeki yang banyak, nescaya mereka bertindak bagau, melampau, keterlaluan, bertindak sewenang-wenangnya di atas muka bumi. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan rezeki dengan kadar yang dia kehendaki. Dan juga bersyukurlah sekadarnya apa yang kita ada. Bersyukurlah dengan sekadar yang kita ada. Apa yang penting ialah kita jangan hanya nampak rezeki dari sudut harta benda. Kita sihat pun ini rezeki juga. Berapa ramai orang yang hartanya banyak, tapi kalau masuk restoran dia kata, hamba tak boleh makan benda ni. Sebab dia kata dia ada nyakit gini. Duit ada tapi nak makan tak boleh. Ada satu lagi orang lain, dia kata dia tak ada masalah dari segi kesihatan, tak ada masalah, boleh makan, tapi nak makan tak boleh. Pitih pula tak ada. Itu pula dia kata pitih ada, duit ada, tapi nak makan tak boleh. Sedapnya dia memang boleh makan. Teliyunya tengok, tapi nak makan tak boleh. Mana dari sudut kesihatan, rezeki kesihatan sudah ditarik. Dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Sesiapa yang berpagi-pagilah di antara kamu dalam keadaan aminan fi sirbihi, terasa aman olehnya pada diri dan kehidupannya, dia rasa tidak diganggu, dikacau, keluarga dia, keadaan tempat kediamannya rasa aman, rasa selamat. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya pula sihat sejahtera. Dia bangun pagi tu tak ada sakit ke apa, alhamdulillah sihat, boleh bekerja macam biasa, dan ada bersamanya makanan untuk dia makan pada hari itu. Maka seolah-olah telah diberikan seluruh dunia dengan kedua belah tangannya. Kita tak terasa itu nikmat Tuhan bagi. Berapa ramai orang yang kemarin sihat, celah-celah mata esok tak boleh hakak kaki, tak boleh hakak tangan, ataupun jalan juga, tapi jalan kadang tidak sempurna. Allah Ta'ala tarik sedikit nikmat kesihatan. Ini ujian. Jadi kita kena redha ataupun kena terima apa yang Allah Ta'ala beri, sebab kita adalah hambanya. Ini banyak kadang-kadang berlaku orang kerja di pejabat kerajaan, dia protes. Ini penting kalau kita mengaji tafsir ni, kita faham akidah tauhid dari sudut rezeki. Akidah tauhid dari sudut rezeki. Dia protes, marah kepada ketua pejabat. Dia kenapa kawan dia bawa pekerja dah dapat kenaikan pangkat, dapat degree yang lebih tinggi.
Dia kata saya lama lagi bekerja suku-sembel lagi, tapi tak boleh lagi naik. Dia hanya nampak rezeki dari sudut kenaikan pangkat dan gaji. Rupanya dia terlupa untuk melihat kawan ni, dari segi anaknya tak ramai, patut anak pula ngaji tak pandai mana. Dia ni anaknya semuanya okey, ngaji pandai belaka, rezeki juga tu. Sebenarnya tu rezeki juga. Jadi kalau kita nak melihat dari sudut manusia ni, rezeki itu sempurna 100%. Anak dia pun okey, harta dia pun okey, semua payah nak jumpa lah. Payah nak jumpa. Jadi dia adalah lebih situ kurang situ. Ataupun orang ni lebih sini kurang situ pula. Nak cari orang yang sempurna semua 100% mungkin payah lah. Sebab zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah suatu kurniaan Allah yang dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Hal yang sama rezeki ni bukan sahaja dalam bab rezeki harta benda. Allah Ta'ala menjadikan risalah terakhir, kerasulan terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu isyarat supaya ahlul kitab mengetahui bahawa anugerah pemberian pangkat kerasulan kenabian adalah milik Allah. Li'alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Ayat tu di akhir surah Al-Hadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab itu dia mengetahui bahawasanya dia tidak akan mampu untuk mengawal ketentuan Allah kepada hamba-hambanya. Tak boleh nak kuasai sedikit pun, tak boleh nak kawal, tak boleh nak kuasai. Dan bahawasanya segala kelebihan kurniaan itu adalah di tangan Allah yang dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi bagi orang yang dapat kelebihan tu, dia kena bersyukurlah. Dia kena bersyukur supaya dia termasuk orang yang Allah Ta'ala redai atas sifat syukur itu. Ayat ni kita boleh tengok banyak diulang-ulang beberapa kali dalam Quran. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Dalam surah Al-Qasas berhubung dengan cerita Qarun, ayat yang sama juga. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dalam surah Al-Ankabut. Sebab semua makhluk yang ada atas muka bumi ni, rezeki Allah Ta'ala yang kuasai sepenuhnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dan seberapa banyak makhluk yang merayap melata di atas muka bumi, tidaklah engkau ya Muhammad yang menanggung rezekinya. La tahmilu rizqaha, bukan kamu, tugas kamu hanya sampaikan agama, berdakwah. Bak rezeki bukan kerja kamu. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang merezekikan mereka dan Allah juga yang merezekikan untuk kamu. Rezeki kepada mereka Allah yang berikan, untuk kamu dia juga. Jadi bila kita faham benda ni, maknanya kita akan letakkan kedudukan ni pada tempat yang betul untuk kita mencari berkat pada rezeki. Berkat ni kadang-kadang ramai orang tak fikir benda gini. Dia mencari rezeki sahaja tetapi tidak mencari sebab-sebab yang membolehkan dia mendapat keberkatan pada rezeki. Ini kita takut kalau rezeki tidak berkat, kita akan mendapat susah di akhirat, sebab akan dipersoal. Di antara perkara yang akan dipersoal di akhirat berhubung dengan segala rezeki yang pernah diberikan kepada kita berdasarkan kepada ayat thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan disoal, kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan di dunia, termasuk rezeki yang kita pernah rasai. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya.
Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu kerana takutkan kefakiran, takutkan kepapaan. Ini menjadi kebiasaan orang-orang jahiliah. Bukan semualah, setengah mereka membunuh anak mereka, khususnya sahabat ada bunuh anak perempuan kerana rasa malu, atau bunuh anak kerana rasa anak tu menjadi beban, sempit rezekinya. Dia kata ada harta, patut ada pasal-pasal harta kena dihabiskan untuk beri makan minum kepada anak. Ayat yang sama diulang ada dalam surah Al-An'am. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu dalam surah Al-An'am, dia ada perkataan min. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Di sini khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam surah Al-An'am nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu perbezaan uslub, tapi maksudnya samalah. Iaitu larangan daripada membunuh anak kerana takutkan kepapaan. Baik, kalau seseorang tu membunuh anak dengan tujuan lain, bukan takut kepapaan, adakah boleh? Ini kenapa ayat dia sudah usulul fiqh. Lafaz secara mantuknya menunjukkan bahawasanya larangan membunuh anak kerana takut kepapaan, takut jatuh kepada fakir miskin. Kalau seseorang itu ada alasan lain, alasan itu tak disebut dalam Quran. Adakah ayat ni boleh difahami secara mafhum mukhalafah, faham sebaliknya? Dia kata Tuhan sebut tak boleh bunuh anak kerana takut kepapaan. Jadi kalau bolehlah bunuh anak kalau takut sebab lain. Boleh apa itu? Sebab mungkin ada sebab-sebab lain. Sebab dia kata anak ni kalau dibiarkan tak dengar kata saya esok lawai token, lawai aku pula ni, baik aku bunuh dia. Daripada saya esok dia menyusahkan aku, baik aku bunuh dia. Dia bunuh, dia kata bukan kerana takut dia menjadi papa miskin sebab berhabis harta nak besar anak ni, tapi kerana takut anak tu jadi gini-gini. Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Itu tak boleh. Dan jauh sekali kalau kita nak bandingkan kisah Khidir alaihi salam yang bersama dengan Nabi Musa, pernah dia membunuh seorang budak itu cerita lain. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Berjalanlah dua ni, Nabi Musa berjalan, Khidir berjalan-jalan, sehingga kedua-dua bertemu dengan seorang budak ghulaman, lalu dibunuhnya. Khidir bunuh. Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah bunuh satu jiwa yang baik, ni satu dosa yang besar ni, mana boleh. Itu lain. Itu dalam kes lain, kita tak boleh nak salah tafsir ayat tu. Jadi dalam bab rezeki, seseorang tidak boleh bunuh anak kerana takut kepapaan. Sama juga dalam bab yang lain, seseorang tidak boleh membunuh anak, tak boleh bunuh. Memang salah. Tapi tajuk ni masih dalam bab rezeki lah. Tajuk dalam bab rezeki. Salah satu yang menjadi kebiasaan orang jahiliah, dia membunuh anak atas faktor ni. Kerana kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Kerana sesungguhnya perbuatan membunuh mereka itu adalah satu kesalahan yang besar, dosa yang besar. Termasuklah membunuh anak adalah menggugurkan kandungan tanpa ada maslahah yang kuat. Tanpa ada maslahah yang kuat. Khususnya walaupun ulama fiqh berbeza pendapat adalah bab bunuh anak dalam bentuk gugur. Maksud gugur ni sengaja digugurkan, bukan keguguran yang tak disengajakan. Kadang-kadang setengah kaum ibu yang dia punya dia orang Kelantan kata peranak ke di tempat membesarnya janin itu tidak kuat. Mungkin kalau dia agak lasak apa sikit berlaku keguguran. Waktu tak apalah, waktu tidak disengajakan. Ada ulama fiqh yang mengatakan kalau sebelum ditiupkan roh, sebelum ditiupkan roh kepada janin, sekiranya ada alasan, maka dia kata harus ada alasan. Maksud alasan dari sudut mungkin faktor kesihatan. Mungkin seseorang ibu tu dia dah nak kawal kandungnya dia, tapi tiba-tiba dengan takdir Allah termengandung. Lalu atas nasihat doktor, mungkin doktor kata kalau kandungan ni
biarkan membesar dalam perut dia, mungkin satu masa dia akan timbul kesan bahaya. Mungkin ibu tu ada, tak tahu Allah alam, kecil manis ke apa, contoh. Jadi kalau atas nasihat doktor, perlu digugurkan atas faktor masalah yang kuat tadi, yang kuat. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan tak boleh digugurkan, tak boleh digugurkan sekalipun belum cukup tempoh ditiupkan rus sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan, biasa lepas 4 bulan tu dia mula bergerak. Tapi maknanya benda ni perlu kepada kefahaman dari sudut fiqh, sebab takut terjatuh dalam dosa membunuh anak secara sengaja. Kalau kes-kes hak bunuh tak sengaja tu lain lah, tak sengaja. Tapi termasuk dalam bab sengaja, bunuh anak secara sengaja, bapa yang pandu kereta dengan laju, memanglah dia niat bukan nak bunuh diri, dan dia bukan niat nak bunuh anak dia. Tapi pernah berlaku kes kerana terlalu laju, kereta terbalik, penumpang dari kereta termasuk anak kecil dia tercampak keluar, kereta tu pula menghempak anak dia mati. Pernah berlaku. Lalu dia kata dia bukan sengaja nak bunuh anak dia, betul, tapi tindakan dia tu seolah-olah membawa kepada sengaja. Itu memandu secara berbahaya. Kecuali dalam kes memang seseorang itu benar-benar tak tahu. Banyak juga kes berlaku kita dengar dalam berita, seseorang tu unduh kereta, tak sedar anak dia belakang, macam mana mari tepuh. Allah Akbar. Itu kena terima lah. Itu suatu takdir daripada Allah, walaupun kita terasa berat, mungkin ada hikmahnya. Itu lain, itu tak disengajakan. Dalam ayat ni dalam maksud bunuh secara sengaja. Wala taqrabuz zina, kita ambil satu ayat lagi insya-Allah ni. Jangan kamu hampiri perbuatan zina. Jangan kamu hampiri perbuatan zina. Ayat ni tidak datang dengan lafaz wala taf'aluz zina, jangan kamu lakukan perbuatan zina, jangan kamu hampiri, membawa maksud apa sahaja muqaddimah, pendahuluan yang membawa kepada berlakunya perbuatan keji ini perlu dijauhi. Ia membawa kepada suatu larangan. La, semua la ni adalah la nahiyah. La menyatakan larangan, tak boleh bunuh anak dan tak boleh melakukan perkara yang menghampiri zina. Kalau seseorang itu dia keluar dengan seorang, dia punya girlfriend dia, lelaki itu keluar dengan kawan perempuan dia, dia kata apa salahnya, saya sekadar bawa dia pergi jalan-jalan untuk makan, lepas tu balik lah. Sekalipun dia kata dia keluar tu bukan berduaan, ada lagi sayang-sayang lain, maka ia sudah cukup membawa kepada dosa. Sebab mu tengok aku tengok mu, ada lihat melihat. Sekalipun dia kata dia punya kawan perempuan dia tu menutup aurat, memang tak boleh. Sebab dia masih termasuk dalam wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Mungkinlah first time dia keluar 2-3 orang, tapi lama-lama bila dah hilang rasa malu, dah berani, dia keluar berdua pula. Sebab tu kawal pergaulan antara lelaki perempuan, khususnya anak-anak muda, perlu diambil berat lah. Perlu diambil perhatian, khususnya di sekolah lah. Kadang-kadang budak ni sebab bercampur di sekolah, kita pun tak tahu, mungkin di sekolah nampak elok baik, tapi mungkin di luar sekolah dia dah ada dating ke, ada apa. Sebab sampai sekali sangat mudah, terlalu mudah, dia boleh berhubung dengan telefon, dengan apa. Jadi mungkin berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Akhirnya accident. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya accident. Itu berlakunya apa yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab masa tu apabila keinginan nafsu tidak dapat dikawal, seseorang tu hilang rasa malu, dia nak mencuba perkara yang memang salah. Sebab tu awal-awal lagi sebelum terjebak, jangan dekati. Sebab takut seseorang tu tidak mampu mengawal hawa nafsunya. Salah satu tanda kiamat kan disebut dalam hadis yang sahih, min asyratis saah, di antara tanda kiamat ialah diangkat ilmu, yurfa'ul ilmu diangkat dengan cara dimatikan alim ulama. Allah Ta'ala mematikan ramai para ulama. Yushrabul khamar, diminum arak, wa yadhharuz zina,
Zahirnya, nyatanya perbuatan zina. Maknanya manusia melakukan perbuatan zina tidak lagi buat secara sembunyi-sembunyi, tak nusuk dah. Dia akan buat secara terbuka. Dia akan sampai satu masa berlaku begitu. Akan sampai satu masa sehingga manusia hilang rasa malu. Kerana sesungguhnya ia adalah suatu fahisyah, perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dia masalah paling besar dalam kehidupan kita ialah kita terdedah kepada banyak perkara-perkara yang boleh merangsang hawa nafsu. Itu masalah. Jadi caranya ialah kita kena kawal pandangi mata tu. Katakanlah kita boleh kawal, kita berada di luar, kita ke mana kita boleh kawal. Kawal tu jangan sampai pejam mata tu. Nak litah jalan pun, tengok ada utin ada pejam mata. Langgar habis tia-tia ni apa, tak boleh. Nampak dia pun langgar habis. Kita terpaksa buat. Kaedahnya kena palingkan. Ibn Abbas kata satu ketika Nabi naik satu unta bersama dengan Al-Fadl. Al-Fadl tak silap dia punya puak saudara dia Al-Fadl. Bila dia melihat seorang wanita, Nabi pun alihkan muka dia untuk tengok anak lain, supaya dia tidak meneruskan penglihatannya kepada orang itu. Ataupun pernah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pesanan Nabi kepada Ali bin Abi Talib berhubung dengan an-nazratul faj'ah, pandangan yang berlaku secara tiba-tiba. Lalu dikatakan kepada Ali, innalakal ula wa laysat lakas thaniyah. Untuk kamu yang pertama, tidak yang kedua. Kalau tengok pertama tu tak apa-apa, terpaling, boleh yang keduanya. Lepas tu kata, dok, ni saya tengok yang ketiga dah ni. Nabi kata sekarang yang kedua, dia punya panda, dia punya kelentong dia tu. Dia takwil kata, tak apa, Nabi kata yang kedua, jadi saya tengok yang ketiga lah. Maksudnya bila yang kedua tak boleh, yang seterusnya tak boleh juga lah. Hak pertama tu sebab tak sengaja. Kerana berlaku secara tidak disengajakan. Termasuklah, bukan sahaja ni, kita tengok dalam TV, dari drama cerita comelnya pelakon ni, tengok tak klik tengok. Salah, tak boleh itu sebenarnya. Ini satu fitnah yang besar rancangan dari TV. Kadang-kadang anak-anak remaja, anak-anak dara kita suka tengok cerita sebab dia kata, oh, pelakon lelaki tu handsome sungguh. Dia minat. Kadang-kadang hamba pun serabut juga kadang dengar cerita-cerita budak-budak sekolah agama ni berahi ke lagu-lagu Korea, pelakon Korea. Rupanya dia jadi satu penyakit. Kata ada gapo Korea, rupanya dia minat kepada drama Korea dan minat pada pelakon lelaki Korea. Tu je puncanya. Kata khabar kata tu orang kafir tu. Kerana kita minat kepada dia, kerana wajah dia, kerana handsome dia, kita tak sedar bahawa kita meminati orang yang tak sepatut kita minati kerana kekafirannya. Itu fitnah yang besar. Kemudian ada iklan-iklan, iklan besar, gambar wanita-wanita cantik bertudung. Manusia ni tak serupa hawa nafsu. Mungkin dia boleh terangsang nafsu dia tengok gambar comel, walaupun gambar comel. Saya berpendapat tak sepatutnya iklan tu dibuat. Kalau nak buat juga ni kena tutup biar nampak mata saja. Tapi tak jadi gitu dah lah. Kalau nak tunjuk iklan tu juga, nak sama ada iklan tudung ke gapo ke shampoo, kena tutup habis, nampak mata saja. Tapi tak jadi gitu kata orang. Tak beda apa, dia sengaja ambil gambar comel nak tunjuk comel. Tak ada orang comel kalau pakai furdah tutup tu. Tapi sebenarnya itulah pintu-pintu yang membawa kepada, dia panggil madhannatus syahwah, tempat munculnya keinginan nafsu. Sebab itu Allah Ta'ala berpesan dalam surah An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Maksudnya jangan siapa pandang itu mendorong orang itu teringin nak melakukan perbuatan zina. Dan arahnya yang sama ditujukan khusus kepada kaum wanita pula. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Serupa aja, sebagaimana lelaki tidak boleh melihat wanita yang mahram, wanita pun tidak boleh melihat lelaki yang mahram. Dan hendaklah mereka memelihara
anggota kemaluan mereka supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Jadi dua-dua ada tanggungjawab. Ini kena jaga. Kalau kita berada tempat kerja, kadang-kadang kita rasa kita salah bebas, kita rakan-rakan sekerja yang berlainan jantina, kita kata saing kita lama dah duduk sekolah, kita biasa dah dengan dia, ataupun dengan alasan dia ni dah ada suami, ada anak, kita pun jadi hilang sifat malu. Ada kadang-kadang apa hati setengah tu ni duk buah galik bawa kata tak boleh gini. Ini menyalahi adab-adab pergaulan dalam Islam. Kadang-kadang hok buat tu ustaz sendiri kita tengok. Kita nak tegur pun dia kata aku pun ustaz, aku tahu juga. Memang ustaz sendiri. Hok saya dia seorang tu ustaz lah. Hok kawan ni ada bini dah, tak ada lelaki dah. Kalau tak ada benda penting sangat, kadang-kadang buat kita perhati, bukan 2-3 minit, lama pula tu. Tak boleh kita nak buat rakan sekerja supaya dengan ahli keluarga. Kalau adik-beradik lain cerita lah. Ataupun alasan tak apa, dia ni bukan lain sayang kita, dia ada tak lelaki dah, kita pun kenal sama, tak boleh gitu, dia ada batasannya. Dia setan ni akan mari dengan mudah, akan mari. Takut satu ketika si lelaki ni ketika bersama dengan isteri dia, marilah teringat sayang dia tu, tu tak boleh. Sebab adalah haram kalau seseorang lelaki ketika bersama dengan suaminya dia membayangkan wanita lain. Dia terbayar dia bersama dengan wanita lain semasa berlaku hubungan suami isteri, itu haram. Sekalipun benda tu berlaku dalam imajinasi, bayangi dia, itu pun sudah dikira haram. Walaupun perbuatan itu tidak membawa kepada dianggap sebagai hukum zina, tapi haram sebab kita membayangkan orang lain. Ini fitnah yang berlaku di akhir zaman yang perlu kita berhati-hati. InsyaAllah kita sambung lain kali lah untuk tajuk. Ada soalan? Ya. Khasyata imlaq. Nak kepada anak. Mengelak daripada sebab takut kepapaan. Dia macam ibu bapa yang cuba lari daripada tanggungjawab dia untuk membesarkan anak. Dia ada anak tapi suruh orang lain pera, ataupun ialah mana tak sejaga sendiri, walaupun tidaklah sampai kita kata bawa kepada bunuh apa. Sebenarnya tanggungjawab ibu bapa lah. Waktu tanggungjawab asal dia lah. Kecuali dia ada hal-hal lain yang memang dia terpaksa serahkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ada alasan yang kukuh, tak boleh, sebab itu tanggungjawab dia. Memang tanggungjawab ibu bapa untuk jaga anak dia dari sudut sama ada beri nafkah, termasuklah memberikan pendidikan, memberikan asuhan adab, itu tanggungjawab dia. Kalau diserahkan kepada orang lain, adakah tanggungjawab tu dijamin akan terlaksana dengan baik? Ada juga kes dengan serah, mungkin seseorang tu dia anak dia serah kepada mak ayah dia, maknanya tok nenek kena jaga cucu. Kita pun tak tahu apa alasannya. Bukan maksud ambo kena ngasuh dah, bukan tok kena ngasuh cucu, tapi tinggal tu. Ada banyak berlaku, kita pun tak tahu sebab kita menaruh sangkaan baik. Ada berlaku kes di mana mak ayah dia kerja di Kuala Lumpur, orang kaya lah, gaji besar. Lepas tu dia punya anak dia dijaga oleh tok dia sini. Tok dia pun kerja biasa-biasa. Jadi bila sekolah ni kita dapat laporan daripada kawan-kawan kita yang lain, dia memohon sebagai pelajar yang layak menerima kuam. Kuam ni kalau cikgu sekolah tahulah, kumpulan wang amanah pelajar miskin. Anak saya duduk dengan tok. Sebenarnya tak miskin pun, mak ayah Kuala Lumpur kaya, dah atas duit sama ni. Ini suatu penipuan, tak boleh. Kalau ibu bapa nak lari daripada tanggungjawab, dia akan dipersoal di akhirat. Sebab Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman
ayyudayya man yaqut. Hadis tu kata silap riwayat Imam Abu Daud. Cukuplah seseorang dikira berdosa kerana dia mengsia-siakan orang yang sepatutnya dia tanggung nafkah. Membesarkan anak bukan nafkah saja, termasuklah dalam soal pendidikan. Mungkin kita pernah dengar setengah orang tu kata tak apalah anak ramai apa, rezeki Tuhan tentukan. Maka jawapan apa? Membesarkan anak bukan bab makan minum saja. Bila kita membesarkan anak bukan bab makan minum saja, dia termasuk dalam bab soal pendidikan. Sila baca dalam surah Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Hak soal makan minum tu benda hak tak perlu disebut, dia memang asas dah. Tapi perkara lain hak lebih penting dalam soal pendidikan. Kalau seseorang tu rasa bila anak ramai dia tidak mampu kawan dengan baik dari sudut pendidikan, maka mungkin dia kena lihat dari sudut perlu untuk dia memiliki anak yang tidak ramah tetapi berkualiti daripada anak yang ramah tetapi tidak berkualiti. Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah dan beranak pinaklah, berkasih sayanglah kerana aku berbangga dengan ramainya umatku di hari kiamat. Maksud ramai di sini Nabi berbangga dengan ramainya umat dia yang berkualiti. Berkualiti, kalau ramai saja tak berkualiti, kita pun tak say gitu. Kalau anak kita ramai tetapi yalah, apa sih pun tak say. Kalau ada anak yang tidak, kita nak semua jadi anak yang baik, anak yang soleh. Sebaliknya, sebaiknya ialah anak tu diasuh, dididik oleh ibu bapa dia sendiri. Kalau baca contoh tokoh-tokoh ulama silam yang hebat, mereka dibesarkan oleh ibu bapa mereka sendiri sehingga jadi begitu. Hingga anak tu jadi begitu sebab atas didikan kesungguhan mak ayah dia sendiri. Dia tidak serah pada orang lain. Kecuali mungkin ada sebab-sebab tertentu untuk tempoh-tempoh yang tertentu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.